Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pagi ni kita baca hadis yang ringkas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada Abu Hurairah, dia menyatakan, Nabi menyebut, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz min arba'in." Apabila seseorang kamu bertasyahud, yakni baca orang Melayu sebut tahiyat, tasyahud pada tasyahud yang akhir itu, Nabi kata kamu mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada 4 perkara. Jadi apabila kita baca tahiyat dalam sebutan orang kita ni, ataupun tasyahud lah dalam istilah ya, kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Apa yang Nabi minta? Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Jadi 4 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama ajar, semasa kita tasyahud, sebelum kita memberi salam, dah habis kita baca tasyahud, kita minta falyasta'iz billah min arba'in. Kita minta jauh dengan Allah Taala daripada 4 perkara. Apa doa yang Nabi ajar? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada azab jahannam, yakni neraka jahannam. Kerana azab yang dahsyat ialah azab neraka, dan kita tahu bahawasanya apabila satu orang masuk neraka adalah sesuatu yang paling ngeri bagi kehidupan seseorang. Orang yang kita tengok mati terbakar sudah menakutkan. Bagaimana orang yang duduk dalam neraka berjutaan tahun lamanya? Na'udzubillah min zalik. Kalau duduk 10 hari pun terseksa. Kalau orang terbakar, kita tengok kejadian terbakar, 5 minit dia tak mati, menderita. Sebab itu kita minta jauh daripada Allah daripada azab neraka. Kerana kehidupan ini, kejayaan ini, apabila satu orang itu terlepas daripada neraka, ia adalah kejayaan yang paling besar dalam hidup ni. Sebahagian orang ingat kejayaan dia kalau dia dapat capai banyak ni, banyak ini. Itu mungkin kejayaan dunia. Dia minta nak dapat harta banyak ni, kereta banyak ni, rumah banyak ni. Taklah salah untuk dia dapat pencapaian dunia dia. Tetapi kejayaan yang paling besar ialah kejayaan apabila seseorang itu terlepas daripada azab neraka. Nabi kata kita bila tasyahud je, masa kita sembahyang fardu ataupun kita sembahyang sunat, sebelum kita memberi salam, kita pun sebut, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta lindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Kubur adalah tempat persinggahan sebelum kita menuju ke akhirat yang hakiki. Hari ini kita tengok ramai orang mati. Kubur ni bukanlah maksud mesti ada liang kubur. Ada orang mati di laut atau mati di angkasa, mati di mana saja. Maka perpindahan dia daripada kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat, sebelum sampai ke hari akhirat, dia akan masuk ke alam barzakh ataupun alam kubur. Di kubur itu dia hidup dengan kehidupan di kubur. Ada penderitaan dan ada kebahagiaan. Sebab itu kita minta supaya Allah jadikan kubur kita ini raudatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Kerana bayangkan orang yang tak boleh pergi mana masa Covid ni, bukan masuk penjara lagi, duduk seorang dalam rumah, sunyi dia, padahal TV ada, boleh makan. Kita jumpa dia akan kata, cemus lah duduk dalam rumah, tak tahan dia, nak kena keluar, memberontak dia. Macam mana orang yang terkurung di dalam kubur
tak ada saudara, tak ada siapa boleh kontak, tak ada handphone. Yang ada adalah penderitaan. Dan dia dikurung di situ sebelum untuk sampai kepada hari dia dibicarakan. Azab yang dahsyat. Orang kadang-kadang heran, jasad tak ada macam mana nak azab. Allah dengan kekuasaannya boleh mengazabkan dengan cara yang berbagai-bagai. Kita lihat manusia yang bermimpi, setiap malam dia bermimpi dengan ketakutan, sehingga takut dia nak tidur. Dia merasai kesakitan apabila alam ruhnya dibawa kepada suatu keadaan. Demikian Allah boleh mengazabkan dengan azab yang dahsyat, iaitu azab kubur, walaupun tidak sedahsyat azab neraka jahanam, tetapi azab kubur itu juga menakutkan. Saya jumpa satu orang cerita, dia ni takut gelap. Kalau malam je ikut je dia, suami dia ke mana dia ikut. Takut tinggal seorang-seorang. Rumah besar tapi takut pergi mana-mana. Maghrib dia takut dia. Kenapa? Padahal rumah besar, takut apa yang dia takut, gelap pun dia takut. Itu manusia di dunia ni. Macam mana kalau duduk seorang dalam kubur? Memang seorang lah kita duduk kubur. Kegelapan kubur, tidak ada siapa teman. Dan kita memang, ruh kita ada. Dia tak boleh merayau ke mana. Dia duduk dalam suatu keadaan menakutkan. Sebab tu Nabi SAW meminta supaya kita berlindung daripada azab kubur juga. Bukan saja takut ke neraka, takut juga kepada azab kubur. Semua kita akan mati dan proses untuk dihitung pada mahsyar kelak menunggu hari kiamat. Dalam tempoh itu kita berada di dalam kubur kita masing-masing. Jika kubur itu merupakan taman daripada taman-taman syurga, maka dia adalah satu kenikmatan yang besar sebelum kita sampai ke sana. Dalam dunia ni, manusia buat dalam dunia ni lah. Kalau kita naik ke kapal terbang first class ataupun business class, kita boleh duduk di lounge dulu. Ada makan dan minum sebelum naik kapal terbang yang betul, yang lagi elok. Orang pergi kat hotel yang hebat-hebat pun, sebelum masuk hotel, di lobi dia pun tempat rehat pun dah cantik sebelum masa kita nak check in. Demikian kehidupan ini apabila kita mati, sebelum nak sampai ke syurga, mudah-mudahan layanan yang kita terima itu ialah layanan yang hebat, iaitu kubur kita merupakan kubur yang merupakan taman daripada taman-taman syurga. Dengan itu kita mohon perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wa mamat, minta perlindungan dengan Allah daripada fitnah. Fitnah ni ujian ataupun cabaran yang menggugat keamanan kehidupan, menggugat agama dan menggugat pelbagai-bagai hal. Fitnatul mahya wa mamat, fitnah semasa kita hidup dengan hal-hal yang menyebabkan tergugat agama kita, tergugat keamanan kehidupan kita. Wa mamat, dan semasa kita mati. Sebahagian para ulama menyatakan semasa mati itu mungkin hampir nak mati di fitnah. Tak dapat kita mengucapkan perkataan yang baik dan seumpama. Tapi juga mungkin maksud fitnah selepas mati, selepas kita mati, anak-anak kita yang ada di atas dunia ini mungkin berbalah pasal harta kita, berbalah dengan hal-hal yang kita tinggalkan, berbagai-bagai lagi hal yang warisan yang kita tinggalkan daripada ilmu pengetahuan, daripada harta benda dan berbagai-bagai lagi, menjadi fitnah semasa hidup dan fitnah semasa mati. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada hal itu juga. Dan kita minta, kemudian Nabi kata, wa min syarri fitnati Masihid Dajjal, daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yakni bila Dajjal datang, Dajjal membawa fitnah. Dajjal ni disebut Al-Masih. Kita ingat Nabi Isa juga disebut Al-Masih. Al-Masih Nabi Isa
para ulama cari sebab apa maksud Al-Masih. Al-Masih Nabi Isa kerana dia masah. Sebahagiannya kata kerana dia dibaptiskan, jadi dia masah, dia disapu dengan minyak. Ataupun dia dibaptiskan, dia dipegang oleh Yahya. Dan masah tu pegang, sapu, masah. Sebahagian kata Masih kerana dia apabila pegang apa-apa, maka diberkati sembuh penyakit itu. Adapun Masih Dajjal kerana dia menyapu bumi ini dengan kejahatan. Yakni dia bukan sapu bagi bersih, sapu macam kalau Nabi Isa sapu memberi kesembuhan, dia sapu memberikan kejahatan. Sebahagian kerana kata matanya sebelahnya tersapu, maksudnya masa tertutup. Maka dengan itu maka dia dikatakan Masih Dajjal. Apapun yang pentingnya, fitnah Dajjal adalah fitnah yang dahsyat. Hari ini ramai orang cakap pasal Dajjal lah, vaksin Dajjal lah seumpamanya. Kadang-kadang yang cakap tu tak berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Tetapi kita kena bimbang takut Dajjal. Ni ada gerakan nak lari daripada Dajjal, bawa dengan tikar bantai apa semua ni, nak pergi menyorok dalam hutan. Dan di Perlis ni pun ada, di seluruh Malaysia ni pun ada. Kena percaya kepada mimpi seseorang. Ini pun karut-marut yang ada. Habis tu macam mana kita nak mengelakkan Dajjal? Nabi SAW, di samping kita tahu tentang mengamalkan ajaran agama ni, Nabi menyuruh kita meminta perlindungan dengan Allah daripada Masih Dajjal. Nabi minta, iaitu sebab itu dalam salat kita selalu minta Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa man wa min syarri fitnati Masih Dajjal. Jadi kita sentiasa berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada fitnah ataupun penipuan. Kerana Dajjal ini menipu manusia sehingga dia menyangkakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum bagi salam kita berdoa. Sebenarnya sebelum memberi salam berdoa ini merupakan tempat yang mustajab doa. Bukan saja doa ni, doa-doa yang lain juga kita boleh. Ini antara doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk kita baca sebelum kita memberi salam di dalam salat. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada doa ini, dan mudah-mudahan kita semua akan dapat mengamalkannya insya-Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati penonton sekalian. Minta maaf, banyak hari juga saya tak keluar, tak buat live ni kerana ada urusan lain. Dan insya-Allah kita akan cuba buat selepas ini bagi daripada hari ke hari. Mudah-mudahan tazkirah pada pagi ini memberi manfaat untuk kita amalkan. Yang penting tuan-tuan tolong yang tak amal, amalkan. Bila yang amalkan, mudah-mudahan dapat pahala. Mudah-mudahan dapat saya tumpang juga pahala itu kerana memberitahu. Dan tolong doa juga kepada saya sebagai supaya Allah Subhanahu Wa Taala turut memberikan pahala di atas apa yang disampaikan. Okay, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.